Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhanif bin Muhammad Rofi, bernombor metrik 197608 daripada Bachelor Pendidikan Jasmani tahun kedua. Yang dihormati Dr. Bob selaku pensyarah penyelia bagi subjek pengalaman awal di sekolah. Okey, pada hari ini saya ingin membentangkan mengenai pengalaman awal saya di sekolah di SMK Sultan Yusof. Latar belakang sekolah. Nama sekolah ini ialah Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Yusof. Lokasi sekolah berada pada Jalan Ilmu, Kampung Bendera 30200 Batu Gajah, Perak. Sekolah ini ditubuhkan pada tahun 1907. Sekolah ini juga terdapat sesi pagi dan sesi petang. Bilangan pelajar di sekolah ini melebihi 1,500 orang. Manakala bilangan guru pula seramai 152 orang. Sekolah ini memiliki asrama lelaki dan asrama perempuan. Di sekolah ini ia mempunyai beberapa jenis kelas, iaitu kelas khas agama, kelas rancangan khas, kelas pendidikan khas dan kelas tingkatan 6. Moto, visi dan misi. Visi SMK Sultan Yusof ialah pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Manakala misinya pula ialah melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Motonya pula ialah banyak dalam sikit. Dalam bahasa Inggerisnya ialah much in little. Kita dapat lihat di sini lokasi sekolah. Lokasi sekolah SMK Sultan Yusof berada pada di bahagian tengah Bandar Batu Gajah. Ia dikelilingi oleh pejabat-pejabat kerajaan seperti pejabat daerah, pejabat tanah, mahkamah, hospital, balai polis dan banyak lagi. Ini merupakan infrastruktur dalam persekitaran sekolah Sultan Yusof. Yang pertama kita dapat lihat poster di dinding sekolah. Poster ini memiliki peraturan kekemasan diri pelajar, cara membasuh tangan dan banyak lagi poster yang digantung di dinding sekolah. Yang kedua ialah makmal sains sukan. Makmal sains sukan ini dikelola di bawah subjek sains sukan. Yang ketiga ialah padang sekolah. Padang sekolah ni betul-betul berada di tepi bangunan sekolah. Yang keempat ialah Dewan Sekolah. Dewan Sekolah ini boleh memuatkan seramai 1,500 orang. Dewan ini juga dirasmikan oleh Sultan Perak sendiri. Yang terakhir ialah kita dapat lihat di sini tempat rehat yang dibina di Taman Herba bagi untuk memudahkan pelajar rilis stres mereka. Ini suasana bilik darjah di SMK Sultan Yusof. Kita dapat lihat di sini dalam bilik darjah mereka mengamalkan pendidikan abad ke-21. Bagi refleksi pemerhatian terhadap pembelajaran di dalam kelas, saya memerhatikan terdapat kekuatan dan kelemahannya tersendiri. Kekuatannya ialah SMK Sultan Yusof mengamalkan pengajaran abad ke-21. Dengan ini, pelajar dapat memberi idea yang kreatif semasa dalam kumpulan. Manakala guru pula sentiasa menggunakan keseronokan dalam pengajaran beliau. Kelemahan yang terdapat di dalam pembelajaran dan pengajaran di dalam kelas SMK Sultan Yusof ialah kerja berkumpulan ini dilihat menyebabkan ada sebahagian pelajar tidak mengambil bahagian. Dan seterusnya ialah saya melihat guru tidak menggunakan teknologi semasa mengajar. Alat dan bahan bantu mengajar. Di dalam bilik darjah hanya menggunakan papan putih, buku rujukan dan buku teks saja. Manakala di luar bilik darjah, guru akan menggunakan semua alatan yang terlibat dalam pelajaran. Contohnya seperti bola, kon dan lembing. Lembing itu guru tidak menggunakan lembing yang asli.
guru hanya menggunakan batang kayu sahaja untuk dijadikan sebagai praktikal. Amalan pedagogi dalam kelas ialah pula guru berpandukan buku teks dan rujukan telah diberikan kepada pelajar. Dan selepas itu, guru akan menyuruh pelajar membuat nota selepas aktiviti pembelajaran selesai. Rancangan pengajaran harian iaitu RPH. Guru memastikan semua RPH mereka disiapkan sebelum pengajaran dan pembelajaran berlaku. Akhir sekali ialah pelaksanaan KEBAT. KEBAT ini ialah kemahiran berfikir aras tinggi. Pelaksanaan KEBAT semasa PDP di dalam kelas kurang dilaksanakan oleh guru, manakala di luar kelas pula tiada langsung. Tidak dilakukan langsung. Bagi refleksi terhadap co-curriculum, saya memilih sukan kelab dan sukan permainan iaitu sukan rugby. Di mana di sekolah ini sukan rugby mempunyai kekuatan dan kelemahan yang tersendiri. Kekuatannya ialah mempunyai atlet yang aktif dalam bidang sukan, terutama dalam sukan elit seperti rugby ini. Dan sukan rugby ini juga menjadi sukan utama di sekolah sebagai lambang kebanggaan sekolah. Menurut guru-guru di sana, pasukan ini ialah pasukan yang pertama di daerah Kintas Selatan. Manakala kelemahannya pula ialah kebanyakan pelajar yang aktif bersukan tidak diberi peluang untuk tinggal di asrama. Dan ia juga tidak mempunyai cikgu atau guru yang menjadi jurulatih tetap bagi pasukan rugby sekolah ini. Proses pengendalian pula, penyusunan bagi proses pemilihan AJK berjalan dengan lancar. Selepas itu, guru memberitahu pelajar tentang jadual yang akan ditempuhi oleh pelajar sepanjang tahun. Kepentingan aktiviti co-curriculum kepada guru. Guru akan memperolehi pengalaman dan pengetahuan dalam menguruskan pelajar-pelajar yang terlibat dalam sukan. Tidak kiralah guru pendidikan jasmani ataupun guru bahasa. Selain itu, guru juga dapat meluangkan masa yang lama bersama-sama anak pelajar. Hal ini akan menyebabkan hubungan kita dengan guru dan pelajar akan semakin erat. Refleksi terhadap budaya sekolah dan budaya kerja. Budaya sekolah yang terdapat di SMK Sultan Yusof ialah yang pertama ialah budaya perhimpunan. Perhimpunan pelajar diadakan setiap hari. Perhimpunan rasminya pada hari Isnin dan manakala yang selebihnya ialah perhimpunan biasa. Kelebihan daripada budaya ini ialah guru dan pelajar tidak terjejas info penting, tidak terlepas info penting. Dan mereka juga dapat mengenal pasti pelajar ataupun guru yang hadir lewat. Penambahbaikan daripada budaya perhimpunan ini ialah saya nampak guru hadir lewat ke perhimpunan rasmi. Patutnya guru ni hadir lebih awal masa perhimpunan rasmi untuk dijadikan contoh kepada pelajar. Yang kedua ialah budaya membaca Al-Quran dan solat berjemaah. Amalan ini dilakukan sebelum pelajar pulang ke rumah. Cara tidak langsung menjadi amalan kepada pelajar di rumah juga. Penambahbaikannya ialah saya mengesyorkan pihak sekolah membuat laluan berjalan kaki ke surau sekolah bagi memudahkan pelajar untuk ke sana. Yang ketiga ialah budaya memberi salam dan bersalaman. Pelajar memberi salam dan bersalaman semasa mereka berselisih dan terserempak dengan guru mereka. Ini akan menjadikan para pelajar disegani dan disanjung tinggi kerana dapat mengukur nilai seperti ini. Penambahbaikan yang saya ingin tambah ialah pelajar hendaklah memberi salam dan bersalaman juga kepada orang luar. Tidak semestinya guru sahaja. Yang terakhir ialah budaya membaca doa di dalam kelas. Sebelum memulakan sesi pembelajaran, pelajar terlebih dahulu membaca doa. Ini akan menjadi santapan rohani untuk keperluan para guru dan pelajar. Tidak lupa, ia akan menjadikan pelajar tidak lupa kepada pencipta mereka dan memperolehi ilmu yang diberkati. Yang seterusnya ialah budaya kerja. Budaya kerja yang diamalkan di SMK Sultan Yusof ialah kerjasama dalam kumpulan. Para guru saling menghargai dan bantu-membantu antara satu sama lain. Semua guru, ini menyebabkan semua guru melibatkan diri dalam sesuatu majlis, sesuatu kerja yang dijalankan menjadi lebih efisien. Manakala penambahbaikannya pula ialah sekolah mestilah menyediakan lebih ramai guru ganti untuk menggantikan guru yang terlibat dalam majlis tersebut. Yang kedua ialah mengutamakan agama. Para guru dilihat tetap memegang teguh dengan ajaran agama meskipun sibuk bekerja.
secara langsung kita dapat melahirkan, sekolah dapat melahirkan seorang guru yang seimbang dalam semua bidang. Penambahbaikannya ialah menyediakan surau yang berdekatan di pejabat guru agar memudahkan para guru untuk menunaikan solat. Pengurusan masa yang cekap. Guru menghadiri kelas 5 minit lebih awal sebelum loceng dibunyikan. Memiliki guru yang mementingkan ketepatan waktu. Kesannya proses BDP, para pelajar tidak akan terganggu. Akhir sekali ialah pemikiran terbuka. Setiap guru menerima cadangan guru lain tanpa mengira umur dan bakat. Ini dapat dilihat apabila saya menghadiri mesyuarat pada ketika itu. Pengetua, penolong kanan, mendengar cadangan daripada guru-guru yang berada di bawah. Hal ini akan menyebabkan program yang dijalankan berjalan dengan lancar. Kesannya, guru yang berfikiran terbuka boleh mentadbir organisasi dengan baik. Rumusannya ialah, bagi cadangan penambahbaikan, saya berpendapat bahawa sebagai seorang bakal guru, kita mestilah mempertingkatkan dan memperbanyakkan kemahiran-kemahiran yang sedia ada untuk menjadi seorang pendidik, contohnya seperti kemahiran dalam bidang ICT. Hal ini kerana pada masa kini banyak perkara yang telah diaplikasikan dengan menggunakan teknologi yang serba canggih dan moden. Antaranya ialah saya dapat lihat di sini RPH sekarang guru membuat RPH di dalam sistem, bukan lagi secara manual. Okey, kesimpulannya, kursus FCE 3804 iaitu pengalaman awal di sekolah ini, PAUS, banyak membantu saya untuk menjadi seorang guru dan pendidik iaitu guru kepada pendidikan jasmani yang cemerlang di masa hadapan. Kursus ini juga membantu saya untuk menyiapkan diri sebelum menjejakkan diri dan menjejakkan langkah dan melangkah menjadi seorang guru dengan memberikan saya pengalaman yang bermakna untuk menjadi seorang guru. Berdasarkan pengalaman saya di sekolah selama 10 hari, saya dapati amanah yang dipikul oleh seorang guru adalah amat berat kerana guru merupakan pelita ilmu kepada para pelajar. Jika terpadam api pelita tersebut, siapa yang akan menyalakannya kalau bukan guru itu sendiri? Ini adalah laporan-laporan saya ketika berada di sekolah Sultan Yusof. Saya juga sempat untuk berpengalaman dalam membuat garisan di padang atas bantuan guru pembimbing saya iaitu Cikgu Hairul, dan saya juga berpeluang untuk melatih atlet-atlet rugby SMK Sultan Yusof, dan akhir sekali ialah ini adalah antara bekas-bekas pelajar pendidikan jasmani di UPM. Okay. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.